Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, kita ni ada nafsu dan kita juga ada akal. Ya, antara keduanya ni berlawan. Akal ni kalau kita guna, kita akan buat yang benar. Kalau akal tak guna, kita guna nafsu, kita akan buat yang sedap. Jadi kita selalu fikir yang sedap. Kita tak guna akal kita. Kalau kita mula berfikir, kita guna akal, kita fikir mana yang baik untuk kita, kita umumnya buat yang betul. Tapi kalau kita ikut nafsu kita ikut buat yang sedap. Jadi antara kedua ni, yang betul dengan yang sedap, yang betul biasa kalah. Sebab manusia ni tak suka yang betul, dia suka yang sedap. Rashidi, kalau dia guna akal dia kata saya tak boleh, saya kena ada gas petang. Dia tak mau guna akal dia. Bila bos dia ajak dia makan, dia pun terus SMS tak balik dengan gembira. Dengan gembira meninggalkan kerja gas petang dia untuk makan. Maka dia pergilah. Sekali-sekala menyukakan nafsu dia, maka iman yang dia ada telah turun. Yazid menyukakan nafsu dia. Oh, saya gas pagi ni saya tak boleh buat. Macam mana nak buat? Oh, tak nak. Jadi saya nak yang sedap, pergi hantar anak saya. Macam daripada tak buat benda betul lah. Yang betulnya buat gas pagi tu. Antara gas pagi dengan hantar anak ke Raptai tu, dia pilih yang itu. Sebab itu yang sedap antara dua je. Yang pagi gas tu yang benar. Jadi kita selalu kalah sebab tak pilih yang benar. Kita pilih yang sedap. Antara tahajud dengan tidur, kita pilih tidur. Tidur tu sedap, tahajud tu yang benar. Nah, sebab itulah kita kalah. Kalau kita ada syaitan, syaitan akan cocok kita buat yang sedap, bukan yang benar. Jadi setiap waktu kita ada melawan benda-benda ni lah. Tak guna akal maknanya. Allah bagi kita fikiran dan Allah tak bagi haiwan fikiran. Haiwan bagi nafsu. Jadi kita ni boleh buat yang benar kalau kita guna akal kita. Tapi kita tak guna akal kita. Kita guna nafsu kita. Jadi nafsu kita buat yang sedap lah. Jadi satu orang yang hidup je ikut nafsu je, macam Sufyan, sikit saja ikut akal. Dulu malam dia tak nak tidur sini, dia tidur kat rumah. Dia ikut nafsu dia, dia tidur. Subuh tak ada semayang kat masjid, dah berpuluh tahun ikut kerja jemaah. Jadi sekarang dia ikut akal dia sikit, iaitu dia berfikir ada lebih baik saya tidur sini. Kenapa dia tak fikir dulu? Dulu lagi patutnya. Sekarang dia fikir guna akal dia tidur sini. Tak sedap pun tak apa. Bila azan kuat subuh, orang lain semua bangun, aku pun malu tak bangun. Belum kerana iman lagi, kerana malu tak bangun. Itu pun lambat. Tapi paling kurang dia sudah dapat subuh berjemaah. Dia mula guna akal. Tapi the rest dia guna nafsu dia. Jadi bila guna nafsu ni, kita sepenuhnya lah buat benda sedap. Benda sedap tu berdosa biasanya.
Jadi syaitan suka sangatlah dengan Sufyan tu yang guna nafsu. Dia senang aja. Dia bagi tahu nak Sufyan kali ni je. Kali ni je. Bila dah kali ni iman dah turun. Kali ni je. Jadi tuan-tuan bapa yang mulia, kita ada musuh kita syaitan tu. Kenapa dia musuh? Sebab dia menghalang kita dari buat benda betul. Dia suka kita ikut nafsu dan dia nampakkan kepada kita yang ikut nafsu tu baik. Bagus. Kita nampak bagus. Macam Rashidi semalam, dia nampak yang ikut nafsu dia tu bagus. Sepatutnya dia petang tu gas lah. Pagi gas, petang gas kan. Tapi dia kata inilah peluang. Bila bos dia jemput dia makan free, dia kata inilah peluang aku untuk ikut nafsu. Ikut nafsu, buat apa aku suka. Akibat dah ikut nafsu, turunlah iman. Begitulah Yazid, akibat dah ikut nafsu. Bila urut, dia kata saya tak nak urut, saya tidur. Saya pilih ikut nafsu, tak mau urut amisab. Jadi bila ikut nafsu, faham-faham je lah. Buat benda yang sedap. Bukan sedap sangat pun, tapi akibatnya berdosa, iman hilang. Banyak iman hilang Yazid. Nampak macam baik Yazid ni kan? Betul atau tidak? Sama. Nampak baik, tapi pada sisi Allah tak baik. Sebab apa kita kata tak baik? Sebab itu iman dia hilang. Kalau dia baik, tentu iman dia naik. Macam dia tak buat apa-apa salah. Apa yang dia buat salah? Tapi dia tak suka nak mengurut amisab. Misalnya contoh kan, dia melawan, malas. Dia tengok tidur lah, buat tidur lah, malas lah nak urut. Jadi Allah tak suka tu. Malas kan? Tak boleh tidur kan? Akhirnya tak boleh tidur juga. Apa yang berlaku, iman pun hilang. Dia dah lama dah tahu tu, yang dia tak boleh merasai, tak suka urut saya. Nak pergi balik je, mengikut nafsu dia. Benar tak? Paling kurang dia tanya, misal mau saya urut je? Mau tanya saya. Ini tak, terus saja tanya. Tidur je. Jadi itu kelakuan yang Allah tak suka. Tak tahulah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena jaga iman kita. Lebih daripada pelihara duit kita. Kita kena jaga iman kita daripada duit kita sebenarnya. Duit tak payah jaga. Itu pun kita jaga juga. Yang harga duit sebanyak dunia ni tak ada nilai di sisi Allah. 2 kali ganda, tak ada nilai. Walau bau syurga. Iman kecil macam zarah, syurganya, nilainya syurga 10 kali besar dunia. Jadi iman ni sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Kita kena jaga dia, pelihara dia. Dan kita kena usaha untuk mendapatkannya. Iman. Kita bukan hanya usaha untuk mendapatkannya, lepas dapat mau jaga. Ini bab kedua pula, jaga. Jadi yang akan mencuri iman kita, saya cakap syaitan mencuri iman. Dia mencuri iman bukan macam dia ambil tu. Dia ajak kita buat dosa dan maksiat. Dengan mengatakan kepada kita, ini benda bagus untuk kamu. Mengikut nafsu tu, kata syaitan, bagus. Kita pun ikut. Rupanya tak bagus. Itulah dia mengajak kita kepada dosa dan maksiat. Syaitan bagi tahu pada Nabi, aku binasakan manusia dengan ajak manusia berdosa maksiat. Manusia binasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Tengok. Dia pun bagi tahu macam mana dia binasakan kita, macam mana kita binasakan dia. Tapi kita tak ada senjata. Kita tak buat gas, cakap kalimah. Dan kita tahajud malam, tak bangun, tak istighfar. Jadi kita tak ada senjata, dia ada senjata. Mesti kita kalah lah. Kita tak guna senjata kita. Kita tak buat kerja mengajak manusia supaya kebaikan, menjaga kemungkaran. Kita tak cakap kalimah. Dan kemudian kita tak istighfar pula. So syaitan ni menang. Dia senjata ada. Senjata dia apa? Ajak buat dosa dan maksiat.
Jadi bila kita buat dosa maksiat itu bukan mana-mana Nabi ajak. Nabi-Nabi tak ajak pada dosa dan maksiat. Yang dah ajak dosa maksiat ni syaitan. Jadi kata Allah, jangan kamu ikut syaitan. Maksudnya di situ, jangan kamu buat benda yang melanggar perintahku. Dosa dan maksiat. Nah, bila kita buat dosa dan maksiat, maknanya kita ikut syaitan. Macam Hanzalah, kan? Dia melancap. Melancap tu dah jadi tabiat pula dah. Dia kalau sekali-sekala mengancap tu, dia boleh jadi makruh. Dia menghampiri haram. Tapi kalau dah melancap banyak kali, dia dah jadi dosa lah. Jadi syaitan akan suruh Hanzalah. Untuk itu dia duduk bilik. Dia kunci bilik tu supaya dia dapat melancap. Iaitu melanggar perintah Allah. Jadi iman dia hilang lah. Kan? Dia dua je. Dosa, iman hilang. Kalau kita buat benda baik, dapat pahala, iman naik. Jadi kalau kita nak jaga iman kita, kita jangan buat dosa lah. Sama ada percakapan, sama ada pendengaran, perbuatan, semua tak ada. Tapi elders kita, dia duduk je dekat markas. Dia tak buat dosa banyak. Tak ada pun. Macam Bayi Wahab. Tapi gas tak ada. Kalau cuba Bayi Wahab tu buat gas, cakap kalimah macam kamu, lain semua duduk ke masjid dia, tentu iman dia naik. Hari ni syaitan usaha supaya dia jangan naik iman, duduk ke masjid je. Mana nak naik iman? Walaupun iman dia hilang tak ada, sikit, tapi iman naik tak ada. Dia kena buat gas dan kena tak buat dosa. Betul tak? Tentulah orang duduk masjid, dia kurang dapat buat dosa kan. Cakap dia duduk. Jadi kita nampak macam iman bertambah. Dia tak boleh tak buat dosa je, kena buat baik banyak. Amalan baik banyak, kena gas. Elders tu semua gas keluar daripada markas. Macam dalam satu hari dia pergi 1 jam. Pergi ke semua tempat-tempat di Lahore tu. Kau tengok nanti iman dia macam mana kalau dia ikut apa yang saya cakap. Sekejap aja. Tapi apa berlaku, syaitan tahu juga ini orang dosa tak hilang. Aku akan buat dia jangan buat gas. Ada nampak tak elders buat gas? Selama kamu duduk Raivin, Zamudin, Kakril, ada? Tak ada nampak. Itulah syaitan tahan dia. Sebab itu senjata kita untuk bunuh dia. Apa senjata kita? Kita gas cakap kalimah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Itu mati dia. Dosa kita semua ampun bila kita cakap kalimah tu. Goyang satu tiang nur depan aras. Dan tiang tu kata aku takkan berhenti bergoyang, melainkan yang cakap kalimah ni diampun segala dosa-dosa dia. Wah. Itu yang syaitan kata itu. Kita binasakan dia dengan la ilaha illallah dan istighfar. Istighfar pula malam hari. Itu tahajud. Gas siang hari, malam hari tahajud. Inilah dua senjata kita yang kita kadang-kadang tak guna. Jadi kita hanya dikalahkan oleh syaitan ajalah. Ikut ajalah buat dosa maksiat kan. Jadi yang elders kita yang kita tak boleh nak ajak tu, dia suruh dia jangan buat gas, cakap kalimah. Jadi elders pun tak jadi beriman beramal soleh. Payah. Jadi yang beriman beramal soleh macam saya dengan izin Allah. Yang gas. Dan yang tahajud. Istighfar. Ada syaitan susahlah. Syaitan ni tahu bila kita buat dosa je, iman kita habis. Bila kita beristighfar dan kita cakap kalimah, dosa kita habis. Satu iman habis, satu dosa habis. Dosa habis, iman naik lah. Cakap kalimah lagi. Korban harta diri lagi. Syaitan menangis. Jadi kalau manusia ni, seluruhnya diajak mengucap kalimah. Selepas mengucap kalimah,
dia buat gas macam Nabi. Malam tahajud. Wah. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila. Ini perintah awal pada Nabi. Satu gas, cakap kalimah. Satu lagi solat, istighfar. Ini kita tak buat, kita lawan syaitan, kita tak ada senjata. Macam Yazid. Senjata tak ada. Adalah sikit, patah tangan. Senjata tak kuat. Kita hari ini, syaitan ada senjata semua. Kita tak ada senjata. Lawan syaitan. Kalah lah. Mesti kita kalah. Jadi kita kena bangun. Gunakan senjata kita yang menyebabkan syaitan binasa. Apa dia amalan yang membuat syaitan binasa? Kita gas siang hari cakap kalimah. Malam hari tahajud istighfar. Inilah dia, semua ada dalam Qurannya. Nabi Allah bagi ni lah. Kita ni kalau syaitan kalap menang kat kita memang tak pergi jauh punya. Ini macam Sufyan, dia tak ada alat, dia tak ada senjata nak musnahkan syaitan dia. Syaitan dia kuat lah. Syaitan Sufyan tu kuat. Dan syaitan tu akan guna nafsu syaitan yang ada yang kuat pada Sufyan. Dia tak nak guna akal dia. Dia guna nafsu dia. Oi, syaitan kata aku cocoklah Sufyan habis-habisan. Sekarang dia tak zina lagi sebab tak ada peluang. Kalau ada perempuan aja dia cinta, syaitan masuk kat situ. Sebab dia sekarang isi tak ada. Duda, apa kisah? Dunia sekali je. Zina, patu arak, judi, semua tak ada. Dia akan usaha untuk syaitan Sufyan ni jangan guna akal, guna nafsu. Jadi kita jangan guna nafsu, tekan nafsu tu. Guna ikut perintah Allah saja. Jadi bila kita tak guna nafsu ikut perintah Allah, nafsu akan tindas kita. Nafsu ni Allah bagi supaya kita boleh beranak, boleh kahwin, boleh bersubuh, dapat anak. Kalau nafsu tak ada pula, langsung tak ada nak beranak, tak ada nak bersetubuh dengan bini. Jadi kalau dah nafsu kuat sangat, dah berhubung dengan bukan bini pula. Jadi Allah SWT mahu kita guna nafsu, tapi pada tempat yang Allah mahu. Makan jangan sampai kenyang. Tidur jangan sampai tak bangun untuk salat malam dan tahajud dan subuh. Bukan Allah terus tak benarkan kita tidur, tak benar bersubuh, tak ada. Bagi Hanzalah, dia tak ada isteri, dia jangan melancap hari-hari. Jadi Hanzalah syaitan telah suruh dia melancap hari-hari. Tak tahulah, tak kira, dia akan usahalah. Jadi setakat ini Hanzalah ikut. Tak ikut sangat, ikut juga. Dia patut tanya saya bila saya boleh melancap misal. Betul lah. Amalan perintah. Kalau saya suruh dia bawa perintah, bawa melancap kerana perintah Allah. Dia tak tahan dia. Untuk suka kau Allah. Allah Akbar. Ini boleh tak macam kata boleh tak saya melancap? Besok kalau dia nak, dia tanya lagi. Malulah dia nak tanya kat saya. Apalah, dia memang macam tu. Tentulah dia akan tanya saya sebulan sekali, 2 minggu sekali. Tak ada, dia orang tak nak tanya. Sebab apa? Syaitan takkan suruh dia orang tanya. Jadi bapa tuan sekalian, kita kena guna akal kita. Dan untuk itu kita kena ada belajar juga, dengar juga benda-benda betul. Jangan guna akal asas dia apa akal. Kena baca Quran, baca tafsir Quran, dengar ceramah, baru boleh guna akal. Kalau tidak akal aja, dengar ceramah tak ada apa, akal pun jadi out. Ikut nafsu juga. Ikut akal apa? Untuk buat nafsu. Guna akal apa? Untuk ikut kehendak nafsu. Itu tak boleh lah. Guna akal ikut-ikut kehendak Allah.
Jadi kita kena belajar apa Allah mahu, apa yang Allah suka. Betul tak? Kita tak tahu apa Allah suka, macam mana? Nak tahu Allah suka, kita kena baca Quran, kena baca tafsirnya, kita kena baca hadis sahih. Kita pun dengar ceramah ni pagi ni, baru kita ada pedoman, baru kita ada pimpinan. Kita tak mau ikut ni semua, akal pun kita guna untuk ikut nafsu. Banyak juga orang berakal guna untuk cari duit. Guna akal untuk cari duit, untuk puaskan nafsu. Guna akal macam mana nak tackle perempuan tu, guna akal kat tu. Macam mana nak curi duit, guna akal juga. Jadi akal pun diguna untuk tunaikan kehendak nafsu. Jadi kita kena ada akal, kita juga kena belajar. Supaya kita dapat guna akal kita untuk sukakan Allah, bukan sukakan diri kita. Kalau sukakan diri kita, kita ikut nafsu. Kalau kita guna akal untuk sukakan diri, untuk dapat duit, semua tu. Banyak orang pandai-pandai guna akal untuk dapat duit. Itu guna akal untuk dapat duit, rosak. Yang bagusnya guna akal untuk sukakan Allah. Jadi kita nak tahu apa Allah suka. Oh, Allah suka saya buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemudaratan. Amalan paling Allah suka ini. Oh, saya mesti buat. Baru dia cakap saya mesti buat. Macam Yazid semalam, dia tak ingat apa Allah suka. Tak kisah. Dia patut tanya saya, patut saya pergi tak misal? Kalau saya jawab, saya akan jawab tak boleh. Tapi sebab dia tak tanya saya tak jawab lah. Dia kata misal saya nak pergi, pergilah. Kalau dia tanya saya boleh tak pagi ni saya pergi, saya kata tak boleh. Buat gas, lepas tu baru pergi. Dia tak tanya, sebab kenapa dia tak tanya? Tak ada juga. Supaya dia tak boleh ikut suka Allah. Dia boleh ikut suka dia. Apa yang Yazid telah gunakan pada semalam hari, ialah guna nafsu dia lah. Akal dia macam mana nak guna nafsu. Bukan tanya misap, boleh tak saya buat, bagi tahu je dia. Jadi bila bagi tahu je ikut nafsu, apa jadi? Iman hilang, kan tak? Kita kena buat apa benda ikut perintah Allah. Untuk tahu, untuk itu jadi perintah Allah, kita kena buat dengan mesyuarat pada Amir. Kalau kita nak mahu benda tu buat kerana perintah Allah, kan? Selamat, saya bilang tak boleh balik Melaka. Perintah Allah lah dia tak balik Melaka tu. Saya suruh dia tak balik Melaka supaya dia boleh buat tafsir Quran tu, untuk jadikan dia buku. Selama ni tak ada masa. Baru siap satu buku, Surah Hud. Jadi mestilah dia tak boleh balik Melaka. Baru dia buat kerja. Kalau balik Melaka sibuk pula nak, itu sama. Itu nak sibuk, nak keluar lagi. Bila masa dia nak buat Quran tu? Sayangnya tak ada orang selain dia boleh buat benda tu. Jadi saya perintah dia jangan balik. Kalau dia tak ikut, dia balik juga, tentulah iman dia hilang. Minggu depan saya cakap jangan balik juga lagi. Tapi saya dah bagi tahu dia minggu depan boleh balik. Jadi dia kena bagi tahu pada isteri dia, kamu minggu depan merah ke tidak? Samatlah awal-awal mau tanya. Kalau merah, abang tak jadi balik. Okey, dia kata. So dia dapat bonus. Daripada boleh balik, dia tak balik. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, dalam dunia ni kita nak dapat iman sebenarnya, sehingga ke tahap, bukan sehingga ni, lebih pada itu, jadi beriman dan beramal soleh. Kalau tidak, kita akan gagal. Kita bukan cari duit dalam dunia ni sebenarnya. Sebenarnya maksud kita duduk dalam dunia ni untuk dapat iman. Hari ni malanglah orang Islam seluruh dunia tak buat kerja cari iman. Hanya buat kerja cari duit aja. Macam si Sufian, macam si Pendi ni sebelum jumpa kita, apa kerja dia hari-hari? Jaga untuk apa? Duit aja. Lain ada dia buat.
untuk cari iman. Dia tak ada buat. Muka bodoh. Kan? Panjang badan. Kan? Tapi kepala bodoh. Tak tahu yang dalam dunia ni untuk dapat iman sebenarnya dalam dunia ni. Hari ni satu orang kat dunia ni pun tak ada minat nak dapat iman. Melainkan dengan izin Allah saya. Dari dulu lagi saya fikir. Malah saya ada tulis buku. Tapi tak ada guna lah. Dia orang baca pun tak buat. Bagaimana iman aku hari ni lebih baik daripada semalam. Mana ada buku orang tulis ni? Tak ada. Tak ada orang dalam dunia ni tulis bab macam mana iman nak naik. Dia orang hanya cerita agama je. Kisah ni, kisah ini, hukum ni, padu ni, semayang ini. Itu je kita agama, aku tengok. Itu pun dah stop production dah. Sebab saya dah tak ikut tabligh, orang tabligh tak ada nak beli. Ada satu lagi buku saya tentang isteri, suami isteri tu. Apa tajuk dia? Kamu pun tak beli. Hubungan, tak tahu apa topik dia. Itu pun stop production dah. Sebab bayar saya orang tabligh. Saya dah tak ikut tabligh, no bayar. Betul? Orang tabligh kenal saya kan, saya ketua dia. Buku saya 6 prinsip tu dia orang beli lah. Ya. Orang tabligh ni buku, kalau saya punya tafsir Quran nanti orang tabligh beli ya. Kan? Orang bukan tabligh meminat, mana minat tu. Melayu dan boleh terjemah bahasa seluruh dunia. Tapi bila saya tinggal tabligh, no market. Itu sebab orang tak nak tinggal tabligh. Network semua hilang. Bisnes, kalau ada bisnes pun tak maju. Hakim tu tak nak tinggal tabligh. Dia orang bisnes, mana boleh ditinggal tabligh. Macam saya tinggal tabligh 5-6 orang ni takkan nak beli buku saya pula. Dia orang pun tak minat nak baca buku. Quran saya pun dia tak baca. Jadi bapa-bapa tuan sekalian, mengendalikan urusan suami isteri. Ada buku imanku hari ni lebih baik dari semalam, masjid, banyak buku saya dengan izin Allah. Itu semua boleh di print balik. Bila saya dah jadi popular, network saya tak adalah buat untuk itu. Semua buku tu jadi laris. Jadi tuan-tuan, kita dalam dunia ni ialah untuk dapat iman kuat sebenarnya. Ialah kita tahulah kita cakap kita nak taat perintah Allah. Nak taat perintah Allah apa dia? Kena ada iman. Macam kita nak kaya, nak itu, mana duit. Nak beli rumah besar, nak beli itu kat dunia je lah. Sebab itu hari ni orang semua usaha nak cari duit. Saya rasa saya seorang je, saya rasa, wallahualam, yang minat tentang bab iman ni. Ya Allah, aku seorang je yang minat tentang hal iman ni. Jadi di seluruh dunia ni, kalau bernafas. Jadi orang semua tak minat iman. Rashidi tak minat dia. Dia minat lain. Dunia lah. Kita iman apa? Supaya dapat amal perintah Allah. Kita mau duit buat apa? Supaya dapat rumah besar. Tak boleh iman kuat dapat rumah besar. Dia kata, saya tak nak iman kuat ni semua. Yang pentingnya saya rumah besar, kereta besar. Itu tak dapat, sorry. Saya akan tinggalkan usaha untuk kakak iman ni, saya tak nak buat. Jadi iman ni lah benda yang besar sekali. Jadi kita ada 5 rukun Islam, kita ada 6 rukun iman. Jadi maksud hidup kita ni sebenarnya untuk dapat Allah. Tapi untuk dapat Allah mesti jalannya mau dapat iman. Betul atau tidak? Kalau tak dapat iman, tak taat perintah Allah, macam mana dapat Allah? Jadi 6 rukun iman tu kita mau dapat. Apa kerja dia? 5 rukun Islam. Yang pertama tu yang paling penting. Selepas mengucap, membuat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan korban harta diri, dengan cara Muhammad SAW, dengan niat Allah suka. Kau tahu tak sebelum kau jumpa saya, Wahai Effendi? Tak tahu, dia tahu duit aja. Bila dia jumpa saya, itu pun dengan tak berapa niat betul. Pertama nak rawat dia punya kemaluan.
supaya keras balik. Itulah niatnya. Mana dia nak iman kuat? Dia accidentally je. Dengan accident. Accident apa? Dengan Coincident. apa bahasa Melayu dia? Dengan tak sengaja dia dapat usaha ni. Dia punya niat jumpa saya untuk perbaiki connect dia yang sedang lemah supaya jadi kuat. Tengok dia senyum je. Accidentally, dengan tidak sengaja, rupanya belajar kuatkan iman. Mula dia minat sikit, lepas tu dia hilang. Lepas tu dia datang balik. Macam tu lah. Ini effendi, bodoh punya orang. Dia bukan orang pandai. Kalau orang pandai, dia tak macam ni. Tinggalkan usaha iman, pergi sibuk dengan dunia. Orang bodoh effendi ni. Memang bodoh pun, dia apa-apa benda pun tak tahu. Tengok. Paling bodoh, tak nak iman kuat. Tinggalkan sampai umur 40 tahun. Baru sekarang Allah dengan rahmat Allah semata-mata. Dengan tidak sengaja dia pergi kat kita. Kalau tidak, dia memang tak perginya. Kalau tidak kerana connect dia tak datang kepada saya. Kelazatan connect tu lebih penting daripada iman lagi pada dia. Nak dapatkan connect keras tu, dia sanggup daripada Kulim datang sini jumpa saya. Tapi malangnya dia tak ada duit nak berubat. Tengok dia senyum tak habis-habis. Apa saya cakap tu betul. Kan? Sebenarnya itulah zat, tak ada faedah. Sikit je faedah di dunia. Yang besar sekarang ni dia dah forget dah, dah lupa dah nak usaha terconnect dia sekarang. Dah tak ada duit, baiklah aku usaha iman aku. Baiklah. Sebab tak ada duit. Jadi yang sebenar bukan itu. Yang sebenar yang paling utama, usaha supaya iman jadi kuat. Itulah sebenarnya hidup dalam dunia ni, dapat iman kuat. Bukan untuk dapat duit banyak. Sebab teman ingat iman kuat, kita dapat taat perintah Allah. Cara betul. Cara yang Allah suka. Dengan niat yang Allah suka. Baru kita dapat Allah. Sebab itu jalan untuk dapat iman kuat ni ialah jalan kerja mengajak manusia kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Lepas ayat ni Allah kata wa amila salihah. Maknanya kita takkan dapat amal saleh ni melainkan kita buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Itulah jalan dia. Tafsir dia. Kita kena mulakan kerja ni hari-hari. Pagi hari. Kerana inilah kerja jalan untuk mencapai maksud kita. Menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Gas.